Terima kasih korang kerana selalu support channel saya. Hari ini saya akan menceritakan 3 lagi kisah seram. Tapi kisah seram ni berlaku dekat office. Tentu ada yang pernah mengalami. Jom dengarkanlah. Kenanga dan Kejora bekerja di sebuah syarikat peladangan kelapa sawit. Biasanya syarikat sebegini berada jauh dari bandar dan kampung, dan tempat Kejora dan Kenanga ni bekerja sejauh 30 km dari pekan yang terdekat. Korang bayangkanlah betapa sunyinya tempat tersebut. Cerita ini kita ambil dari sudut pandang Kejora. Kejora telah bekerja 2 tahun lebih di ladang tersebut, dan ladang tersebut mempunyai lebih 300 orang pekerja Indonesia dan pekerja tempatan, dan staf seramai lebih kurang 25 orang termasuk Kejora dan Kenanga. Dipendekkan cerita, setiap hari gaji senarai nama pekerja Indonesia akan disemak dengan sangat berhati-hati. Ini untuk mengelakkan salah seorang daripada pekerja yang akan tercicir daripada penggajian. So, pihak majikan sebenarnya tak naklah ada masalah dalam pemberian gaji pekerja. Selepas disemak, terdapat 2 orang pekerja Indonesia yang belum mengambil gaji, iaitu Lukas dan Leo. So, perkara ini telah dipanjangkan kepada pihak supervisor. Kejora pun berjumpa dengan Encik Azman, sebab Encik Azman yang mengawasi untuk peringkat 1 bagi pekerja Indonesia tersebut, iaitu Leo dan Lukas. Kejora pun berkata, maaf Encik Azman, kalau mengikut senarai semak ni ada 2 orang lagi pekerja Indonesia yang belum ambil gaji, iaitu Leo dan Lukas. Bolehkah Encik Azman pastikan diorang berdua ni dah ambil gaji ke belum? Encik Azman pun menjawab, kalau ikutkan, pagi tadi dah saya briefing supaya semua diorang datang ambil gaji. Tapi mengikut senarai semak awak ni, Cik Kejora, memang Leo dan Lukas yang belum ambil gaji. Nanti saya akan pergi ke tempat tinggal diorang. So, saya akan pergi ke tempat tinggal pekerja lah. Saya nak pastikan sama ada diorang berdua ni dah ambil gaji ke belum, ataupun ada masalah lain. Saya akan maklumkan kemudian ya. Boleh ya Encik Kejora? Kita terus ke tragedi bila diketahui bahawa Leo dan Lukas tidak dijumpai, dan keesokan harinya pihak syarikat pun terpaksa melaporkan perkara ini kepada polis. Dengan bantuan polis, relawan, sukarelawan, rela, Jepam semua pun terus mencari di manakah hilangnya Leo dan Lukas. Setelah pencarian 1 hari penuh, akhirnya Leo dan Lukas dijumpai dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Mereka berdua dalam keadaan berpelukan dan mata terbeliak. Sangat-sangat mengharukan. Saya tak boleh nak letakkan gambar di sini ya. Dan Cik Azman pun ambil lah ada video pencarian mereka, gambar mangsa tersebut, dan pihak polis pun mengambil tindakan dan prosedur yang selanjutnya lah, sebab mayat diorang berdua pun harus dibawa ke hospital untuk tindakan selanjutnya. Diorang berdua ni dijumpai di dalam parit bondri. Parit bondri ni adalah 4 meter darab 4 meter. Kalau ikut tu memang agak dalam, tapi dia taklah besar sangat. Tapi memang agak dalam. Mungkin tak tahulah apa punca sebenarnya, sebab
Kalau nak ikutkan lemas pun masa tu air tak naik sangat. Mungkin adalah sebab-sebab tertentu. Jadi gambar-gambar tersebut dan video tersebut kita pun panjangkan kepada pihak HQ untuk prosedur pengurusan mayat dan lain-lain lah. Dan mayat diorang pun akan dihantar balik ke negara asal mereka. Kisah seram bermula bila Kenanga dia pergi save gambar mangsa tu dalam handphone dia. Sebenarnya gambar-gambar tersebut tak perlulah nak save ikut kejora lah, tak perlu nak save dalam personal handphone, sebab benda ni pada zaman tu diorang masih guna Skype kan, Skype je lah semua dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tragedi tersebut kepada pihak HQ, dan tindakan susulan tu pihak HQ yang uruskan. Pada masa tu Kejora pun terfikir kenapa Kenanga nak save gambar yang sedemikian, untuk apa kan. Beberapa hari kemudian Kejora melihat Kenanga ni macam gelisah, tak macam orang depresi pun ada kan. So dia pun bertanya kepada Kenanga, "Aku nak tanya sikit, aku tengok kau beberapa hari ni gelisah semacam je. Kau ada masalah Kau ada masalah duit ke, ada masalah family? Kita kan dah macam saudara. Kalau kau ada apa-apa masalah, kau cerita je kat aku. Kalau aku cerita pun kau kan nak percaya. Benda ni menghantui aku tahu. Aku tak boleh tidur, malam-malam aku tak boleh tidur. Kau tahu tak? Dia dah macam orang lain. Macam itulah Kejora cerita kat aku lah. Dia macam jerit-jerit dan macam marah-marah. Tak tahu apa punca sebenar dia jadi macam tu. Memandangkan keadaan yang sedemikian, Kejora pun pujuk Kenanga untuk menceritakan hal yang sebenar. Akhirnya Kejora berjaya pujuk Kenanga untuk memberitahu apa yang telah terjadi kepada diri Kenanga. "Jora, kau tahu tak apa yang dah berlaku dekat aku? Kau ingat tak masa Encik Azman bagi kita memory card tu? Aku ambil gambar mangsa tu tau tak, aku simpan. Aku tak tahu kenapa aku buat macam tu. Lepas tu aku selalu mimpi yang pelik-pelik. Lepas tu bila aku cuba delete, tak dapat delete tau. Even aku dah move kat trace dekat handphone aku, gambar tu akan muncul balik. Aku rasa macam dihantui, kau tahu tak? Aku rasa tak tahulah, aku rasa dah buang dah. Semua dah aku dah macam-macam dah aku buat, tapi gambar tu tetap muncul. Kau tahu tak apa yang aku alami ni? Kadang-kadang aku mimpi benda yang tak buat aku selesa. Aku rasa takut. Aku rasa macam diancam. Itulah perasaan aku, Jora. Aku takut, Jora." Kejora pun dengan sabar mendengar cerita Kenanga. Kemudian dia nasihatkan Kenanga untuk kalau boleh minta maaf dekat saudara-saudara terdekat kedua mendiang yang telah meninggal dunia tu. Semoga urusan Kenanga ni dipermudahkan. Kita tak tahu apa sebenarnya punca. Ada orang cakap setengah orang ni ada kodam. Mungkin bukan kodam yang dia pelihara, tapi kodam keturunan. Kita kena faham tu, penjaga dia. Kalau nak tahu apa tu kodam, korang boleh tanyalah orang Indonesia ni, tahulah apa tu kodam. Sebab ya, kita tak tahu latar belakang seseorang tu. So kalau ada gambar-gambar yang sebegini, lebih baik jangan simpan lah. Sebab dia ni lebih kepada orang kata aib. Macam gitulah. Kita tak tahu. Semoga Kenanga akan sembuh lah.
dan harap kenanga pun dapat meminta maaf kepada saudara-saudara terdekat untuk mendiang Leo dan Lukas. Sekian. Bekerja di dalam ofis memang satu perkara yang menyenangkan. Selesa, nyaman, ada aircon, semuanya ada. Tapi kisah seram pun ada bila malam menjelma. Jom kita dengarkan cerita dari Queen. Queen bekerja di sebuah syarikat swasta di mana diorang ini pun di bahagian payroll, iaitu untuk mengkumpul dan mengira gaji-gaji pekerja macam APF, SOCSO, Advance, semua itulah. Dia lebih kurang macam human resource, cuma diorang ni lebih kepada bahagian gaji pekerja. Jadi diorang ni setiap bulan akan ada deadline. Maksudnya Bos HQ akan berikan diorang masa sehingga 2 hari bulan untuk siapkan semua ni, dan mereka kena diorang kena submit master payroll sebelum 2 hari bulan. Jadi biasanya pada 1 hari bulan diorang kena stay back sampai pagi untuk siapkan segala dokumen yang diperlukan. Cerita ini kita lihat dari sudut pandang Queen. Okey, jom dengarkanlah. Queen adalah di bahagian pengiraan OT, tapi masalahnya ketika dia punya ketua jabatan cek OT yang Queen telah key in, didapati ada beberapa kesalahan. Jadi Queen kena buat pembetulan sebelum pukul 3 pagi, memandangkan dah agak lewat pukul 12 tu. Jadi bos dia dan bersama beberapa kawan sekerja lain keluar lah. Diorang keluar pergi inilah kopi-kopi sekejap kan. Tinggallah Queen dan Lily dekat office. Queen terpaksa lah membuat pembetulan sebab kalau ada salah silap semua nanti pun Queen juga yang kena. Jadi dia pun cek satu persatu OT, sebab OT hari biasa dengan OT public holiday dan OT hujung minggu adalah sangat berbeza kadar bayaran dia. Jadi itulah yang Queen kena balah. Queen kena semak balik. Tapi Queen rasa memanglah rasa semua dah betul. Biasalah kalau kita yang buatkan. Tapi bila bos cek ada 1-2 yang belum tally lagi, jadi Queen kena pastikan semua benda ni betul sebelum semua dokumen disubmit ke HQ pada esok harinya. Queen, Lily pun berkatalah dekat Queen ni, Queen, aku nak pergi toilet jap, kau okey ke seorang-seorang dalam office ni? Okey, apa yang tak okeynya? Bukan jauh sangat kau pergi toilet kan? Okeylah, kau pergilah. Okey. Tu dekat Lily pun keluarlah. So sekarang di sinilah kisah seram tu menghantui Queen bila Queen berada sorang-sorang dekat office tu. Bila Queen dah sorang-sorang tu, dia pun menyimaklah satu persatu bahagian pembayaran OT, dan dia teringat ada satu memo yang mengatakan OT hari Ahad itu akan dibayar 1.5 sekiranya tidak melebihi 8 jam dan kadar 2.0 untuk yang kerja melebihi dari 8 jam. Tapi sebelum dia buat tu, dia kena cari dulu memo, dan dia pun berjalanlah perlahan ke rak file 3 tingkat tu. Teritaya tu korang tahu kan, yang rak 3 tingkat tu, tapi di belakang rak tu ada cermin. Bukan cermin muka ni lah, dia bahagian yang bercermin lah. Office tu memang ada cermin. Jadi si Queen ni pun belik-belik lah memo-memo yang ada kat situ. Tapi dia rasa pelik, macam sejuk aja kat belakang dia. Dia mungkinlah aircon lah, dia fikir macam tu lah, dia fikir positif. Yalah, sebab dia seorang-seorang. And then bila dia berdiri, pada ambil file tu, pada menunduk terikan, dia berdiri dan
Dia nampak dekat cermin. Ya, dekat cermin kita akan lihat pantulan bayang-bayang kita sendiri kan. Jadi masa tu Queen tengok muka dia. Tapi apa yang menyeramkan dia, di belakang ada satu susuk perempuan, rambut panjang dan berbaju putih yang lusuh, tersenyum di belakang Queen. Mata Queen dah terbeliak. Kerongkong dia terasa tersekat nak minta tolong. Beberapa seketika lepas tu Queen pun menjerit seperti orang histeria. Pecah rasa takut Queen tu. Lepas tu Queen tak sedar apa-apa dah. Apa yang berlaku selepas tu. Dipendekkan cerita, bila Queen tersedar, Queen menarik nafas yang panjang dan dia melihat bos dia dan rakan-rakan sekerja pun dah mengelilingi dia. Dia pun ambil masa, tenangkan diri, kemudian dia ceritakan apa yang berlaku. Dan selepas peristiwa itu, bos Queen ni pun tidak pernah lagi membenarkan staf dia untuk bekerja lebih daripada pukul 9 malam. Sebaik-baiknya semua kerja tu hendaklah diselesaikan selewat-lewatnya pukul 6 selepas perkara itu. Sebab sebelum tu bos tu pernah bercerita, sebelum Queen pun ada staf dia yang sebelum ini pun mengalami perkara tu. Sebab itulah staf yang terdahulu tu dah resign, mungkin sebab gangguan tersebut. Tapi sehingga kini Queen masih bekerja di situ. Cuma Queen dah tak nak ambil OT dah. Itulah yang Queen ceritakan dekat saya. Dia tak pastilah sama ada tu halusinasi dia seperti seorang-seorang atau makhluk tu memang penghuni ofis tersebut. Sekian. Selepas 2 tahun Aisyah berada di sebuah kolej swasta pada semester ke-6, Aisyah ni dapat offer untuk praktikum itu praktikal lah, selama 3 bulan di sebuah syarikat perbankan. Saya tak perlulah nak mention bank mana-mana. Ini untuk menjaga nama semua pihak. Jadi Aisyah pun bermula untuk melakukan praktikal dia di situ. Setiap pekerja disediakan satu set komputer untuk membuat tugasan masing-masing, termasuklah student praktikal. Begitu juga dengan Aisyah. Aisyah pun telah diberikan kemudahan tersebut. Aisyah ni kadang-kadang dia ni nakal juga. Dia pergi surf internet, lepas tu dia cari wallpaper yang pelik-pelik, dia simpankan wallpaper. Itulah Aisyah ni. Dia suka simpan wallpaper kuburan, bomo-bomo, gambar-gambar seram dan gambar-gambar hantu. Itulah Aisyah. Pelik kan? Sehinggalah pada suatu hari, apa yang dia buat ini telah membawa padah kepada dirinya. Jom kita masuk ke tragedi. Aisyah pun nak offkan komputer dia sebab dah nak tiba waktu balik. Tapi tak tahu kenapa tiba-tiba komputer dia bermasalah. Aisyah sangat terkejut bila dia melihat apa yang tertera di skrin komputernya. Sesuatu yang sangat menyeramkan. Aisyah tergamam. Skrin komputer Aisyah memaparkan satu makhluk berlembaga hitam.
yang tidak diketahui dari mana asal-usul makhluk tersebut, sedangkan Aisyah tidak pernah menggunakan wallpaper tersebut. Memandangkan komputernya tak dapat ditutup, Aisyah tinggalkan keluar dari ofis tanpa mempedulikan apa yang berlaku. Dan selepas peristiwa itu, Aisyah sekarang sedar dia tak boleh bermain-main dengan perkara yang berkaitan dengan makhluk halus. Dia memohon maaf kepada Tuhan, memohon maaf kepada dirinya, dan memohon maaf kepada makhluk-makhluk di sekitarnya. Begitulah sebagai manusia kita kena jaga adab di mana pun kita berada. Sekian.